أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Okay. Muka surat 5 nombor 2. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Umar bin Yusuf rahimahumullahu taala, nombor 2-nya tempat ambilan ilmu ini, iaitu tempat ambilan tu diterbitkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis tu aqah dia kata Quran lah. Tempat ambilan ni dia panggil bahasa Arab istimdad. Dulu selalu dalam bahasa Arabnya istimdad, tempat ambil. Yakni sumber primer kepada ilmu akidah ini ialah daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata daripada akal dah. Akal itu untuk menterbitkan kaedah-kaedah sesuai dengan kefahaman Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia. Contohlah kitab-kitab kata, kefahaman yang sahih, i'tiqad yang sahih ialah berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul dah tu. Tapi bukan bermakna kita perlu berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Bukan bermakna kita berdalil dengan hadis Al-Quran, hadis dengan Al-Quran dah. Tapi naknya ialah kefahaman Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab i'tiqad. Tu yang nak. Okey. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Al-Quran ataupun hadis cerita Allah Taala ini esa, maka kita pun i'tiqad esa, maka kita i'tiqad berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak berdalil dengan Quran dan hadis. Ulama tauhid mendatangkan dalil aqli sebagai penokong kepada dalil naqli, dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita menolak dalil Quran dan hadis kemudian kita pakai akal dah. Tu Mu'tazilah. Dia menjunjungkan akal melebihi naqli, melebihi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akal, hujah akal ni untuk mendokong, menguatkan lagi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita i'tiqad, kalau kita berdalilkan i'tiqad atau akidah ini dengan dalil naqli semata-mata, orang tak ingkar dah. Satu, orang tak ingkar dah. Siapa yang ingkar kul huwallahu ahad, kafir lah. Tu. Padahal kul huwallahu ahad menyatakan Allah Ta'ala wahdaniyah, Allah Ta'ala esa. Jadi kita mesti mengaku, dia terpaksa mengaku, dia panggil pengakuan secara daruri. Maka ulama mendatangkan hujah akal yang mensabitkan, menguatkan lagi memang sungguh Allah Ta'ala ni esa, untuk menguatkan lagi dalil kul huwallahu ahad tu tadi. Tu maksudnya. Jadi bila kita i'tiqad Allah Ta'ala esa, maka kita i'tiqad selari dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang nak. Tak semestinya berdalil dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Tapi kefahaman i'tiqad tersebut selari dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Banyak-banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuntut ilmu kena berselawat sehari 1000 kali. Paling kurang sehari 1000 kali, tak boleh kurang. Tu. Sebab dia perlukan rezeki futuh ilmu. Dia perlukan rezeki futuhat ilmi. Futuhat pembukaan kurniaan Allah Ta'ala untuk faham ilmu. Maka dia kena berselawat ke atas Nabi SAW sebanyak mungkin. Jadi 1000 paling kurang. Kurang daripada 1000, dia tak panggil selawat, dia panggil sikit selawat. Dia tak panggil banyak berselawat. Kita dianjurkan berselawat ke atas Nabi SAW dengan selawat yang banyak. Selawat yang banyak kira daripada 1000 ke atas. Sebab tu paling kurang 1000 kali selawat sehari. Jangan kurang. Sebab nak mendapat futuhat ilmiah. Nak dapat futuhat ilmiah kena buat ibadat yang mendatangkan rezeki. Itu tahap kita lah. Belum lagi sampai tahap wali untuk buat lillahi ta'ala. Tak, kita buat ibadat-ibadat, amalan-amalan yang membuka rezeki, pintu rezeki kita. Sebab pintu rezeki penuntut ilmu yang sebenar, yang naknya ialah faham ilmu. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi faham. Kerana duit banyak, faham tak pun. Kadang faham tu lebih banyak, tapi Allah Ta'ala tak beri dia kaya. Al-faqir. Tu penuntut ilmu al-faqir. Al-faqiru ilallah. Hanya berhajat kepada Allah Ta'ala untuk membuka pintu kefahaman kepada dia terhadap ilmu. Habis. Nombor 3, kandungan ilmu ini, iaitu kandungannya tu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Ketetapan yakni pensabitan. Ketetapan lah, tetap. Dia tidak bergerak, tetap. Pengetahuan yakni ilmu, mengandungi ilmu dari hal yang daripada perbahasan, membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan, i'tiqad terhadap ilahiyah, i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan Allah berkata Tuhan, yakni kepercayaan kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Rasul-rasul Allah kita wajib i'tiqad secara ijmali tanpa ada had. Itu qaul mu'tamad. Okey. Tidak ada penetapan had yang khusus. Berapakah banyak nabi-nabi? Itu qaul mu'tamad. Kita tawakuf dari sudut bilangan. Ada setengah ulama yang mengatakan Rasul 313, ada yang 314, ada yang 315. Qaul mu'tamad tawakuf, wallahu a'lam. Semua Rasul secara ijmali aku i'tiqadkan adanya Allah Ta'ala utuskan sebagai seorang Rasul pada tiap-tiap bangsa dan pada tiap-tiap waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tengok nama-nama Rasul ni, tengok dalam kitab Tahqiqul Maqam Syarah Kifayatil Awam oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Dia senaraikan daripada start daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 300 lebih Rasul. Yang 313, 314, 315 tu Imam Baijuri senaraikan semua. Tengok tu dalam kitab Tahqiqul Maqam Syarah Kifayatil Awam oleh Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Nama pelik-pelik pun ada. Nama pelik-pelik pun ada. Dan dia susun tu ikut susunan dia dilatih Rasul. Tak serabut lah. Maksudnya kalau Adam dulu. Adam, Idris, Nuh, Saleh dia ikut turutan. Adalah 313 Rasul atau 314 atau 315. Boleh tengok dalam kitab Imam Baijuri Tahqiqul Maqam bahagian akhir sekali. Okey. Habis. Itu Rasul. Daripada beberapa simpulan atau apa dia ketetapan tu, yakni daripada ni bayan, keterangan daripada kata ketetapan. Ketetapan yang mana? Daripada beberapa simpulan. Tengok, kitab ni pakai simpulan. Kita semalam kata pada Mekah rahimahullah ta'ala pakai tambatan iman. Sebab simpulan itu masih boleh diuraikan. Kalau tambat tak boleh urai dah. Tu pada Mekah rahimahullahu ta'ala. Bukan bermakna orang yang pakai simpulan ni salah. Tak, itu dari sudut orang panggil apa? Ikut Tok Guru lah. Orang yang Tok Guru lah. Pada'in, cara pada'in, hak lain, cara hak lain. Semuanya sama-sama nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita banding-bandingkan seolah-olah tak ada orang lain. Orang lain melekeh, pada'in je hebat, pada'in je ulama yang hebat, hak lain melekeh-lekeh. Tak, semua hebat lah kau. Orang yang mengaji Tariq Pada'in boleh baca Faridah, boleh baca Sirajul Huda. Orang yang baca Sirajul Huda dengan Faridah boleh baca Baqarah. Tu, kita kena jadi macam tu.
Jangan jadi orang yang baca Baqarah tak baca dah Faridah. Orang yang baca Faridah Sirajul Huda Durus Sami tak baca dah Baqarah. Tak boleh. Jangan jadi gitu. Dan ada puak gitu. Di pondok-pondok ada puak gitu. Syekh-syekh Baqarah Amani yang anti kepada Faridah, dia tak baca dah. Faridah Sirajul Huda Durus Sami tak baca. Sebab apa? Sebab dia nak Baqarah. Tok Air Sekam dan anak-anak murid pada punya kitab sahaja. Yang syekh-syekh yang anti pada pula, yang anti Baqarah pula, dia baca Faridah, Sirajul Huda, Durus Sami dan sebagainya. Kita nak boleh dulu. Sebab apa? Sebab kita faham. Kita faham. Jangan jadi orang yang taksub dan orang yang silap faham ataupun orang yang tak faham. Ngaji banyak lagi. Bagi faham. Sebab apa kita kata boleh baca belakang. Okey. Habis. Lagi. Daripada beberapa simpulan atau lagi atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Kita mesti berdalil. Fardu ain dalil ijmali, fardu kifayah dalil tafsili. Okey. Supaya apa? Supaya diperoleh i'tiqad, keyakinan, sifat yang yakin. Yang yakin tu sifat bagi i'tiqad. Yang yakin. Kita bicara dalam Masjid Nizam semalam 5 tahap i'tiqad. Jahil, yang paling bawah sekali jahil, kemudian waham, kemudian syak, kemudian zon, kemudian yakin. 5. Apa dia? Jahil. Jahil ni bagi pada 2. Jahil ni 0% lah. Jahil ni bagi pada 2. Jahil murakkab, jahil basit. Jahil basit, dia tahu bahawasanya dia tak tahu. Jahil basit, dia tahu bahawasanya dia tak tahu. Bila dia tahu bahawasanya dia tak tahu, maka dia pergi ngaji. Tu. Jahil murakkab ni dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Tu dia tak ngaji tu. Dia duduk berasa tahu lah. Jahil murakkab dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Murakkab bertingkat-tingkat. Okey. Jadi dua-dua jahil ni tidak dimaafkan syarak kalau tidak ikut aturan syarak. Kalau dia mukallaf dah, ada banyak pengajian dah, dia tak dengar juga, dia tak ngaji juga, maka kejahilan dia tidak diuzurkan. Tapi kalau duduk kat pedalaman, tak ada line, nak online pun tak ada line, nak pergi masjid surau pun tak jauh bebenarnya. Tak ada orang mengajar tempat dia, maka dimaafkan oleh syarak selepas dia belajar. Apabila datang ulama tempat dia, baru dia tahu salah rupanya. Tak apa, tak ada masalah sebab dia ada keuzuran oleh syarak, iaitu tidak ada orang yang mengajar di tempat dia. Dan tidak ada link pula, line untuk beronline nak ngaji secara online pun tak ada. Okey. TV pun tak ada, radio pun tak apa pun tak ada. Jadi dimaafkan. Yang kedua adalah waham. Waham ni kalau kita tengok kitab-kitab lain, Sirajul Huda dan sebagainya, dia akan terjemah sebagai berat balik tak ada. Okey, berat balik tak ada. Kalau zon, berat balik ada. Sebenarnya bukan gitu. Pada Mekah dia tahu itu. Pada Mekah dia kata zon ini ialah memberatkan suatu. Zon ni ialah dia berat ke arah sesuatu. Dia berat ke arah sesuatu keputusan. Kalau waham, dia tidak berat kepada suatu keputusan. Tu waham. Bukannya waham ni balik berat balik tak, zon ni berat balik ada. Tak, bukan gitu. Tapi kita jauhi dulu dia buat itu. Supaya untuk memudahkan je tu. Bukan makna kata salah tak. Supaya mereka mempermudahkan bahasa. Tapi pada Mekah, dia detail. Dia kata, zon ni ialah berat balik keputusan yang kita buat. Kalau waham, tidak berat balik keputusan yang kita buat. Contohnya kita kata, Mamat pergi masjid. Mamat pergi masjid ke tadi, kita zon bahawasanya dia pergi masjid. Maknanya kita waham dari sudut dia tak pergi masjid. Apa maksudnya? Kita berat keputusan kita kata Mamat ni pergi masjid. Kita tidak berat keputusan kita yang kata Mamat ni tak pergi masjid. Tu maksud dia. Kita buat keputusan dia pergi masjid tu secara zon. Ataupun terbalik. Dia ni tak pergi masjid. Kita zon, kita beratkan keputusan kita bahawasanya Mamat tak pergi masjid. Kita tidak beratkan keputusan kita mengatakan bahawasanya dia pergi masjid. Itu waham. Jadi waham dengan zon ni, dia bukannya balik berat ada, balik berat tak ada. Bukan itu. Dia balik berat kepada suatu keputusan, dia panggil zon. Tidak berat kepada suatu keputusan, dia panggil waham. Jadi hak ni i'tiqad gini, jahil, dia panggil jahil lagi. Dan dia panggil kafir. Siapa i'tiqad secara zon, siapa i'tiqad secara waham. Kalau syak, 50-50. Senang kan syak ni. Kalau yakin, tu 100-100. Okey. Habis.
Habis tu secara yakin. Kepercayaan yang putus, yang jazam. Dalam bahasa Arab panggil yang jazam. Dalam bahasa Melayu dia panggil putus. Munqati'. Putus ni maksudnya tak ragu-ragu dah. Tak gocoh dah. Tu. Tak goncoh dah, tak goncang dah, tak patah balik dah. Dia panggil keputusan keyakinan yang muktamad dah. Dia kata A lah. Dia tak gonjok dah B, C tak nak. Dia bila kata A lah. Tu maksud dia. Lagi. Sekira-kira taswir. Ni taswir boleh kata kepercayaan yang putus. Lagu mana tu? Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Beramal tu bekerja lah. Atau muradif. Sekira-kira dia yakin tu sehingga menyebabkan menaikkan perasaan nak beramal. Menurut bagaimana kepercayaan itu. Dia beriktikad Allah Ta'ala ada dan dia beramal sungguh iktikad tersebut bahawasanya memang betul Allah Ta'ala ada. Itu keputusan yang putus. Dia tahu bahawasanya solat duha 2 rakaat contohnya, dia yakin sungguh solat duha 2 rakaat itu menaikkan semangat dia untuk beramalkan solat duha secara rakaat seperti mana dia i'tikad, dia tahu tersebut. Dia yakin ni ilmu. Dalam akidah dipanggilkan ilmu apabila tahap yakin. Zon dia panggil jahil dah. Kalau fiqh, zon dengan yakin itu adalah ilmu. Dalam fiqh, zon dipanggil ilmu, yakin pun dipanggil ilmu. Tapi dalam akidah, yakin saja dipanggil ilmu, selain daripada yakin dia panggil jahil. Habis. Nombor 4, tempat bahasan ilmu ini. Kurungan maudhu'nya maudhu' ilmu ini. Maudhu' ni tajuk lah. Perbincangan isu utama dia panggil. Kepada 4 tempat, 4 bahagian. Mana? Yang pertama pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang baginya bagi Allah, yakni pada akal. Sifat-sifat yang wajib baginya yakni pada akal, bukan pada syarak. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat berdosa Allah Ta'ala. Itu syarak, ni bukan syarak, ni hukum akal. Wajib baginya bagi Allah yakni akal. Bila katalah kita jauhi wajib bagi, itu maksudnya wajib dari sudut akal. Wajib atas itu syarak. Wajib atas itu maksud wajib dari sudut syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf itu wajib syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib syarak. Allah Ta'ala ada baginya sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala, itu wajib akal. Wajib akal dia panggil. Tu wajib akal. Nanti ada perbahasan akal, kita bahas panjang. Sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, tu yang kedua. Dan sifat yang harus padanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama perbahasan berkenaan ilahiyat. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bagi perbahasan bertiga. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Tauhid sifat 20 ni. Bukan tauhid 3. Tauhid 3 rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Itu perbahasan dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf ke anak kunci syurga dan sebagainya. Itu adalah isu dia tu. Jadi perbahasan pertama dalam kitab ni ialah sifat 20 dari sudut Allah Ta'ala. Wajib pada akal bersifat dengan apa? Mustahil pada akal Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Harus pada akal Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Bila sebut sifat dia ada 2. Satu sifat zati dan satu lagi sifat fi'li. Bila sebut sifat dia ada 2, sifat zati dengan sifat fi'li. Sifat zati dengan sifat fi'li. Baik. Sifat 20 ni semuanya berkait dengan sifat zati. Berkait dengan sifat zati. Kecuali dalam bab ta'alluq nanti. Ta'alluq, bila berta'alluq dia akan pergi kepada sifat fi'li. Sifat kudrat itu sifat zati. Sifat iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu semua sifat zati.
wujud, kidam, bakok dan sebagainya. Itu sifat zati. Apa maksudnya? Sifat yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'li ialah sifat yang berbentuk pekerjaan. Allah Taala berkehendak. Tu berkehendak. Tu sifat fi'li tu. Ta'alluq tanjizi ta'alluq saluhi ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat. Ta'alluq tanjizi sifat kudrat. Tadi sifat iradat tanjizi qadim bagi sifat iradat. Allah Taala berkehendak sejak azali. Itu sifatul fi'li. Allah Ta'ala mencipta sesuatu, itu sifat kudrat. Tanjizi hadis itu sifat fi'li. Tanjizi hadis itu merujuk pada sifatul fi'li. Sifatul fi'li, berkehendak, memberi rezeki, itu semua sifatul fi'li belaka. Jadi dua, sifatul fi'li dengan sifat zati. Jadi kita bahas sifat 20 ni sifat zati, dan ta'alluq tu sifat fi'li lah. Berkata-kata Allah Ta'ala itu sifat fi'li. Perkata itu sifat zat. Tu yang beza tu. Tu pada yang beza kan. Kenapa lah kitab-kitab sebelum pada yang kata, sifat kalam ialah berkata-kata. Kenapa pada yang tegur? Sebab takut-takut kita silap faham. Dalam berbahasa sifat 20, dia nak faham, dia nak bagi tahu, dia nak bahas sifat zat, bukan sifat fi'li. Berkata-kata sifatul fi'li. Bila sifatul fi'li, itu bukan perbahasan zat Allah Ta'ala, itu perbahasan perbuatan Allah Ta'ala. Dia nak perbahasan zat Allah Ta'ala. Maka perkata. Tu Allah Ta'ala mendengar. Mendengar tu sifatul fi'li. Dia naknya pendengar di Allah Ta'ala tu, dia nak bahas sifat yang ada di zat Allah, bukan mendengarnya Allah. Bukan Allah Ta'ala sedang mendengar atau mendengar suatu. Itu sifatul fi'li bagi Allah Ta'ala. Dia naknya pendengaran tu. Dia naknya penglihatan, bukan melihat. Tu. Habis tu yang pertama. Yang kedua, pada zat Rasul-Rasul, dari sudut pada zat Rasul-Rasul, perbahasan yang kedua dalam bab an-nubuwat. Dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul, sifat-sifat yang mustahil atasnya, atas Rasul-Rasul, dan sifat yang harus padanya pada Rasul-Rasul. Sebab apa sifat yang harus dikata sifat ya? Kita kata sifat-sifat sebab satu ya. Apa dia? Sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Macam tu juga dengan Allah Ta'ala, sifat yang harus padanya. Kenapa sifat? Sebab satu ya. Apa dia? Boleh buat suatu, boleh tak buat suatu. Itu sifat harus bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat dengan sifat manusia. Apa dia? Makan, tidur, berbini, berjimuk dan sebagainya. Itu perbahasan yang kedua. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arad-arad, sekira-kira taswir, baik kata kejadian dari segi jirim-jirim dan arad-arad tu, sekira-kira keadaan jirim-jirim dan arad-arad itu, sekira-kira keadaan jirim-jirim dan arad-arad itu jadi pertunjukan dan dalil atau muradih itu. Pertunjukan dengan dalil sama lah. Atas wujud yang menjadikan dia, yakni atas yang wujud, bukan atas wujud. Betul dah ibarat kitab tu, kita nak faham elok ibarat kitab tu. Bukan kitab salah dah. Atas wujud, wujud tu sifat, yakni yang wujud, yakni yang bersifat dengan wujud. Siapa dia? Mawujud lah. Siapa mawujud? Zat Allah Ta'ala. Dalil atas yang wujud yang menjadikan dia, menjadikan jirim-jirim dan arad-arad. Dia bahas bab jirim-jirim dan arad-arad. Sebab apa? Sebab itu makhluk. Kita faham makhluk, maka Allah Ta'ala bukan begitu. Sebab tu ada satu ilmu yang namanya maqulatul asyarah, membahaskan tentang makhluk sahaja supaya kita menafikan Allah Ta'ala bukan begitu. Tu. Dia bahas jirim, dia bahas arad. Sebagai dalil atas wujud, yakni atas yang wujud, zat yang wujud yang menjadikan dia. Yang wujud yang menjadikan dia tu dia panggil madlul. Dia panggil apa? Madlul. Alam ini, jirim, arad, dia panggil sebagai dalil.
Allah Ta'ala yang wujud tu, itu dipanggil madlul, yang ditunjukkan. Pertunjukan dia panggil dalil, yang ditunjukkan itu dia panggil madlul. Okay. Tu nantilah. Pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasul. Ni sam'iyah. Okay, ni sam'iyah. Pada segala pegangan dan kepercayaan atau muradih itu dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Semua itu perlu yakin sebab Nabi SAW bagi tahu begitu. Siapa ingkar kufur dan dia tidak berhajat kepada hukum dia tidak berhajat kepada dalil akli. Sebab tidak boleh dibuktikan secara zahir sekarang ni. Dia hanya sekadar perlu percaya saja. Sebab itu ulama letak perbahasan yang pertama adalah ketuhanan. Supaya kalau ketuhanan tu kita percaya, kita kejap bab ketuhanan, bab kenabian dan sam'iyat, insya-Allah lulus. Tapi dalam bab ketuhanan kalau tidak lulus, masih ragu-ragu, maka berkemungkinan kenabian dia pun ragu, apatah lagi sam'iyat yang dia tidak pernah tengok pun akan ragu sekali. Tu kebijaksanaan para ulama mutakallimin dalam menyusun silibus untuk orang awam faham. Perbahasan tentang ketuhanan pun teruk dah. Faham, etikad, percaya juga. Apatah lagi Nabi dengan sam'iyat. Lagi-lagi dah percaya. Sebab Nabi dia tak pernah jumpa. Sam'iyat, benda yang dikhabarkan oleh orang yang dia tak pernah jumpa, iaitu Nabi SAW. Lagi-lagi lah dia percaya. Maka, tak apa, tak ada masalah. Lagi-lagi lah percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan dia tak tengok pun dia percaya dah. Nabi yang dia tak tengok pun dia boleh percaya. Dan sam'iyat yang dia tidak pernah lalui pun boleh percaya. Dengan mudah gitu saja. Kalau ulama letakkan sam'iyat terlebih dahulu, susah dah. Sebab apa? Sam'iyat tidak boleh dibuktikan dengan akal. Tak boleh. Bak syurga nak bukti dengan akal ke mana? Bak neraka nak bukti dengan akal ke mana? Tak boleh. Dengan alam ni tidak menunjukkan syurga dan neraka. Alam ni menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta dia. Menunjukkan ada pencipta. Siapa dia pencipta tu? Allah Ta'ala. Siapa yang kabur? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Okey. Habis. Lagi nombor 5. Habis tu faedah ilmu ini, ilmu tauhid, iaitu faedah tu dapat mengenal ni kau suat berapa ni? Kau suat 6 ni. Dapat mengenal Tuhan. Ni faedah ni. Ma'rifatullah, dapat mengenal Tuhan, yakni ma'rifatullah ammah. Ma'rifatullah ammah, bukan ma'rifatullah khassah dah. Ma'rifatullah ammah, iaitu ma'rifah yang wajib bagi Allah ma'rifah yang wajib bagi orang awam mempelajari dia. Bila dah sampai tahap yakin dah lepas ilmu fardu ain panggil ma'rifatullah ammah, dia jadi arif billah ammah. Yang kita maksudkan arif billah yang selalu kita sebut tu, itu arif billah hakikat. Itu kurniaan wahbah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dia. Dia dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara zauqiyah, hasil daripada didikan guru, dia berzikir dan sebagainya, dapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala campak nur dia untuk dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala secara zauqiyah, secara musyahadah. Tu rezeki masing-masing lah. Kita yang fardu ainnya ma'rifatullah ammah, bukan ma'rifatullah khassah. Jangan kita terlalu fokus kepada ma'rifatullah khassah sehingga meninggalkan ma'rifatullah ammah. Ma'rifatullah ammah itu adalah fardu ain. Kenapa tinggal tu? Tu okey. Jadi tak mau. Mestilah kita fokus terlebih dahulu fardu ain, tauhid, ma'rifatullah yang ammah. Tidak dapat ma'rifatullah yang khassah melainkan sudah lepas ma'rifatullah yang ammah. Tu. Okey. Habis. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia? Dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sifat bagi akhirat yang kekal, yakni kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baqa dengan makna baqa majazi atau baqa li ghairihi.
Tu. Bukan hakiki dah. Hakiki yang baqa Allah SWT. Akhirat kekal, syurga dan neraka itu ialah dengan disebabkan izin Tuhan, izin Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Taala nak hancurkan pun boleh lepas, tak ada masalah. Tapi disebabkan Allah Taala telah janji dalam Quran, khalidina fiha, insya-Allah taala akan kekallah syurga tersebut selama-lamanya. Begitu juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pandangan yang mengatakan neraka Jahannam akan terhapus, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas penghuni neraka Jahannam tu masuk ke semuanya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang berdosa akan masuk ke neraka Jahannam dan dia akan masuk syurga, maka selepas mereka masuk syurga, neraka Jahannam akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tak nak salah. Neraka hak lain kekal, neraka bagi orang kafir, orang munafik kekal. Tu. Okey. Habis. Lagi yang nombor 6. Okey, apa dah? Lagi sikit. Nisbah ilmu ini, ilmu tauhid dengan lain-lain ilmu. Nak bandingkan ilmu tauhid dengan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu matematik dan sebagainya, apa kelebihan ataupun pangkat ilmu ni? Iaitu nisbah ilmu tu. Ilmu ini, ilmu tauhid, ialah ilmu tauhid tu, ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Semua ilmu bersujud kepada ilmu tauhid, sebab ilmu tauhid membicarakan tentang Tuhan. Ilmu selain berilmu tauhid membicarakan tentang makhluk sahaja. Ilmu fiqh makhluk, kecuali dalam bab ibadat lah, tapi bersangkut paut dengan makhluk juga. Tasawuf pun bersangkut paut dengan makhluk juga. Hati makhluk, membersih, cara nak membersihkan hati. Apa nama lagi, ilmu nahwu makhluk lah kan, matematik, sains dan sebagainya, semua ilmu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling mulia membahaskan tentang Tuhan, membahaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tu. Okey, habis. Lagi nombor 7 yang menghantarkan. Siapa menghantar ni dia panggil wadi'un dalam bahasa Arab. Wadi', penghantar. Yang menghantarkan, iaitu yang menghantarkan tu, yang pertama mereka, dia ada bagi dua. Kitab ni dia bagi dua. Siapa penghantar ni? Yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan, dengan membuktikan, mengeluarkan dalilnya, dalil ilmu tauhid untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, yakni puak-puak yang sesat selain daripada ahlu sunnah wal jamaah. Okay. Ialah mereka yang mengaturkan tu daripada ulama-ulama yang masyhur. Ulama-ulama yang masyhur. Apa masyhur? Terkenal lah. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini dia panggil badal lah. Badal bagi kata ulama-ulama yang masyhur. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia keturunan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni puak-puak Maturidiyah ni ma wara'an nahar, dia panggil istilah dia. Ma wara'an nahar, di sebalik ma wara'an nahar, negeri ma wara'an nahar. Di sebalik sungai. Okey, Abul Hasan Al-Ash'ari ni mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah bermazhab Asy'ariyah kesemuanya. Mazhab Maliki bermazhab Asy'ariyah kesemuanya. Mazhab Hanafi ada yang Maturidiyah, ada yang Asy'ariyah. Mazhab Hambali Ahlul Hadis dengan Mujassimah. Tu sesat lah Mujassimah tu. Ahlul hadis tu ahlul hadis yang betul, bukan ahlul hadis yang sekarang ni. Tu yang Wahabi tu bukan. Jadi puak majoriti dalam masyarakat dunia ni ialah Asy'ariyah dalam bab akidah. Maturidiyah sebahagian. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah yang pertama tu Nabi Adam alaihi salam. Ini pembahagian yang kedua. Pembahagian pertama dari sudut pengaturan, pencaturan ilmu berdasarkan dalil. Siapa yang first? Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu ta'ala.
Dari sudut siapa yang dapat dulu ilmu tauhid, yang terima ilmu tauhid, Nabi Adam alaihi salam. Masa tu tidak ada pembukuan lagi lah. Tidak ada kaedah ilmu kalam, kaedah ilmu mantik dalam menetapkan dalil-dalil tafsiri dalam bab akidah. Yang mula-mula sekali belajar, yang mula-mula sekali dapat ilmu tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ataupun dia memang berbicara dengan Allah Taala, memang selari ataupun memang berhubungan dengan Allah Taala, memang dia tahulah. Dia dapatlah ilmu tauhid tu berdasarkan firman Allah Taala. Nabi Adam alaihissalam. Dan yang akhir sekali ialah yang akhir tu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, habis. Tu dari sudut yang menghantarkan maudhu' wadih. Kita maudhu' wadih. Okey. Habis. Yang ke-8, kita habis nombor 10. Yang ke-8 hukumnya, hukum ilmu ini, iaitu hukum itu fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, sama ada laki-laki atau perempuan. Kita bahas hukum sajalah, atau esok kita yang nombor 9. Macam panjang ni. Fardu ain. Okey, fardu ain. Mana fardu ain? Ada tahap dia lah. Fardu ain ada tahap dia. Fardu kifayah ada tahap dia. Dua-dua nama ilmu tauhid, ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin, tapi ada tahap dia. Tahap fardu ain ada, tahap. Jadi yang asalnya hukum ngaji ilmu ni ialah fardu ain. Kat mana? Atas orang-orang yang mukallaf. Okey. Mukallaf apa dia? 4 syarat mesti ikut, iaitu mestilah dia itu baligh, mestilah dia itu berakal, mestilah dia itu baligh, dia ada panca indera pendengaran atau penglihatan, dan sampai ilmu tersebut di tempat dia. Seruan Islam di tempat dia. Okey. Balik berakal, maka keluarlah orang gila. Tu orang gila daripada mana? Daripada kecil sampai ke besar, gila sampai ke mati. Tak ada masalah. Tapi kalau dah sedar dah gila dia wajib ngaji dah. Ataupun sebelum ni dia normal. Masa balik pun normal, wajib dia ngaji. Tiba-tiba gila sampai ke mati, akan dihisab oleh Allah Ta'ala waktu dia sedar, waktu dia mukallaf balik. Bila lepas balik, dia dah berakal, sampai Islam pada dia, dan dia ada panca indera yang elok. Tiba-tiba seminggu depan tu dia gila dah. Dihisabkan seminggu selepas dia balik tersebut. Adakah mengaji fardu ain, adakah sembahyang, adakah puasa kedua hari. Kalau tak puasa, tak sembahyang, dia kena azab lah seminggu tu. Dosa seminggu tu. Okay. Jadi fardu ain. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki tanda balik dia, tanda balik ada 2. Laki-laki tanda balik ada 2. Yang pertama, keluar air mani lebih daripada umur 9 tahun. Yang kedua, cukup umur 15 tahun. Kalau dia keluar air mani sebelum 9 tahun, itu air yang najis, bukan air mani dan bukan dikira sebagai baligh. Contohnya dia keluar mani umur 7 tahun. Itu bukan air mani menunjukkan dia baligh tak. Itu air najis, wajib basuh seperti najis mutawassithah, sebab bukan masa dia lagi. Bagi perempuan pun sama, cukup umur 15 tahun ataupun dia keluar air mani umur 9 tahun ke atas, sama ada dengan cara mimpi ke atau dengan cara sendiri-sendiri ke dia, sendiri-sendiri dia ke, atau dia macam mana sekalipun, dia keluar air mani pada selepas umur 9 tahun, boleh tak keluar? Boleh. Dengan cara apa? Cara mimpi ke, cara buat sendiri, ikut lah. Asal keluar selepas umur 9 tahun, dikira balik. Kalau sebelum tu, dikira air najis. Wajib basuh secara najis mutawassithah. Yang ketiga, keluar haid lah. Keluar haid selepas umur 9 tahun takriban. Yang tadi 9 tahun, keluar air mani 9 tahun tu, itu khilaf ulama. Takriban ke tahdidan? Khilaf Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dengan Syekh Ramli rahimahullah. Sama ada takriban ataupun tahdidan. Kalau takriban macam haid pula, 15 hari sebelum masuk umur 9 tahun. Kalau dia keluar air mani waktu tu, maka sudah dikira baligh. Kalau yang kata tahdidan, betul-betul 9 tahun Hijri, lepas pada tu dikira baligh. Kalau 15 tahun, kalau 15 hari sebelum 9 tahun dia keluar air mani, atas qaul tahdidan, maka tidak dikira air mani lagi. Dikira air najis lagi. Okey.
Mengetahui apa? Fardu ain itu mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Itu fardu ain. Apa ijmal? Ringkasan atau rangkum. Dan dengan jalan tafsil. Dengan jalan tafsil dan di sini dan istinah. Dan di sini dan istinah lah. Sebab nak bagi tahu ini fardu kifayah. Dan dengan jangan tafsil, yakni huraian atau satu persatu berserta dengan dalil ijmal. Tu. Oh gitu. Dan dengan jalan tafsil, huraian atau satu persatu berserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardu kifayah. Okey. Kalau kata dalil tafsili dan dengan jalan, okey, dan ni atah ni. Tu. Atah berkata jalan ijmal. Okey, atah berkata jalan ijmal. Baik. Yang kata fardu ain ini ialah dengan jalan ijmal. Satu. Dan dengan jalan tafsil yang tahu satu persatu tu berserta dengan dalil ijmal. Dia sebut sekaligus. Maknanya kalau tahu tafsil dengan tahu ijmal, lepas dah fardu ain tu. Ataupun tahu ijmal sahaja, lepas dah fardu ain. Tu lepas dah fardu ain. Kemudian dia tambah, adapun mengetahui dalil tafsil itu khabar, fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalil tafsili, kalau dalam kitab Durus Tsamin dia sebut al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un, al-alamu lahu sani'un. Okey? Alam itu baharu. Setiap yang baharu ada yang ciptakan dia. Maka alam ini baharu. Itu susunan dalil tafsir. Dalil tafsir ini sifat dia adalah menguraikan syubhat. Jadi kalau kita buat dalil tersebut, masih lagi ada kritikan, masih lagi ada jawab balas, kritikan ke atas dalil kita dan kita tak boleh nak menjawab lagi, maka itu masih lagi dalil ijmal. Okay? Susunan ayat tadi tu, macam qiyas tadi tu, masih lagi dalil ijmal kalau kita tidak dapat menguraikan syubhat pertanyaan orang ke atas dalil kita tadi. Tetap dalil ijmal juga. Tu. Kalau orang senyap dah, pihak musuh senyap dah, kita bagi alam, kita bagi dalil tu, itu baru dalil tafsiri. Dia kira dalil tafsiri. Tapi dalil tafsiri yang kullu al-alamu hadithu ila akhirih tu, kalau menyebabkan orang boleh kritik lagi dan kita tak boleh jawab, kita masih lagi dalil ijmali. Dan kita masih lagi orang awam. Tu, habis. Yang ke-9 kelebihannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, insyaallah. Sambung pada esok malam. A'udzubillahi minasyaitanir. Wallahu a'lam. Tak ada doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.